Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama Ustazah. Ustazah kenalkan dirilah. Nama Ustazah Nur Atika binti Abdul Malik. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar satu tajuk baru, iaitu satu benda yang melibatkan tentang rukun iman kita. Okey, rukun iman kita ada berapa? Siapa boleh cakap? Rukun iman kita ada berapa? Ada 6. Okey, rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kemudian kita beriman kepada Rasul. Kemudian kita beriman pada para malaikat. Kemudian kita beriman pada kitab. Kita beriman kepada hari akhirat. Dan kita beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, hari ini Ustazah nak sentuh pada rukun iman yang kelima. Yang kelima. Apa dia rukun iman yang kelima? Iaitu beriman dengan hari kiamat. So hari ini Ustazah nak cerita tentang hari kiamat, hari akhirat lah kita panggil biasanya, hari akhirat. Okay, so kita teruskan. Tapi sebelum kita nak mulakan kelas, Ustazah nak semua orang buka outline yang Ustazah bagi dalam grup. Ada kan Ustazah bagi outline dalam grup? So tolong buat nota daripada outline yang Ustazah bagi tu. Isi yang kamu nak isi apa dekat dalam outline tu. Kamu kena tengok apa pengajaran Ustazah hari ni. Kamu tengok dan kamu isi tempat kosong. Kamu boleh juga tengok dalam buku teks. Tapi lain belajar dengan buku teks sendiri dengan belajar dengan apa yang Ustazah ajar. Memang lain lah. Tengok Ustazah ajar apa, tengok juga buku teks. Sebab kita akan pakai dua-dua. Okey, dan juga outline yang Ustazah bagi itulah. Sebelum kamu tengok ni, kamu tulis dulu outline yang Ustazah bagi tu apa isi-isi dia. Tengok, buat secara kasar dulu. Sebab ada perincian-perinciannya yang akan kamu ubah-ubah sikit lah dalam nota kamu. Okey? Okey, so kita akan masuk dengan tajuk kita, beriman kepada hari akhirat. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 99. Bermula dengan 99 kita belajar hari ni. Okey, so kita belajar tentang beriman kepada hari akhirat. Okey, kalau kita tengok kronologi peristiwa hari akhirat, kalau kita tengoklah pada gambar sebelah ni, amalan manusia yang melibatkan dosa dan pahala. Maksudnya yang pertama ni, amalan manusia yang melibatkan dosa dan pahala ialah tentang kehidupan kita di dunia. Setiap perbuatan yang kita buat tu ada timbangannya, ada ditulis, akan ditimbang, akan dihisap. Kita buat baik ke, buat tak baik ke, kita buat baik, kita riak, kemudian hilang. Riak apa hari ni? Memanglah kita buat baik tapi kita dah riak apa hari ni? So amalan baik tu terhapus macam tu je. So semua Allah tengok. So di dunia ini kita buatlah semua kebaikan yang kita boleh buat, sebab kita tak tahu mana satu kebaikan yang Allah terima. Okey, itu yang pertama. Kalau kamu tengok kronologi yang pertama ni lah. Yang kedua, kematian atau alam barzah. Selepas manusia hidup di dunia, Allah dah tetapkan manusia ni ajalnya bila. Kita tak boleh nak minta ajal kita bila. Ajal tu Allah dah tetapkan kepada kita. So bila kita mati, kemudian kita akan masuk ke alam barzah. Okey, yang ketiga, tiupan sangkakala hari kiamat. Kemudian kemusnahan alam. Lepas alam ni semua dah musnah, manusia akan dibangkitkan semula. Kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar yang keempat ni. So dalam padang mahsyar ni kita akan dapat suratan amalan kita, buku amalan kita. Kemudian buku amalan tu Allah akan hisap. Hisap di mana? Di al-mizan, iaitu timbangan. Bahasa Melayunya timbangan. Kemudian lepas dah ditimbang, kita punya amalan mana satu yang berat, yang baik ke yang buruk. Kemudian kita akan melalui titian sirat yang akan membawa kita sama ada kita masuk ke syurga atau masuk ke neraka dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah, dan kita masuk neraka juga kerana Allah nak kita masuk neraka. Tapi na'udzubillahi min dzalik, semoga kita semua akan masuk ke syurga. Ini baru introduction, macam nak penutup pula kan. Okey, seterusnya, apa maksud hari akhirat? Okey, maksud hari akhirat, beriman kepada hari akhirat ialah kita yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Semua yang kita hidup kat dunia ni semuanya akan hancur.
Apa yang kamu tengok kat dunia ni, kamu kerja-kerja apa pun kat dunia ni, semua akan hancur. Dan kita semua ni, semua manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah ke generasi yang terakhir yang hidup kat dunia ni akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Dan itulah yang kekal abadi. Bukan dunia ni yang kekal, tapi di akhirat sana yang kekal. Untuk kita menerima sama ada pembalasan, kita akan masuk ke syurga atau masuk ke neraka. Itulah maksudnya beriman kepada hari akhirat. Kita yakin akan perkara after that, after kita mati tu. Okay, hereafter kalau bahasa Inggerisnya. Hereafter. Okay, seterusnya. Okay, dalil nakli. Okay, dalam dalil ni, kamu biasa mungkin pernah dengar lah. Dalil nakli. Dalil ada dua. Dalil akli dan dalil nakli. Akli bahasa Melayunya akal. Akal tu kata pinjaman bahasa Arab. So akal ialah kita menggunakan logik akal. Nakli maksudnya kita ambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antara dua ni kita akan ambil. Okay, so dari nakli kita ambil daripada surah An-Nisa ayat yang ke 136. Kalau kita boleh baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksud dia, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelum-sebelumnya. Sesiapa yang ingkar kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para Rasulnya dan hari kemudian, sesungguhnya dia telah sangat tersesat jauh. Okey, jauh tersesatlah. Okey, apa benda yang dalam ayat ni? Kalau kamu perasan, ini semua ialah rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada kitab-kitab sebelum-sebelum Al-Quran lah. Kitab tu apa? Kita ada 4 kitab. Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil. Tapi kita, umat Nabi Muhammad menggunakan kitab Al-Quran. Nabi-Nabi sebelumnya ada kitabnya lah yang tadi saya sebut tu. Tapi kita kena beriman, 4 kitab ni ada. Walaupun 3 kitab sebelum ni telah dipesongkan. Tapi kitab Al-Quran memang kekal kepada kita. Memang dipelihara. Okey, sesiapa yang ingkar kepada Allah, ingkarlah kepada rukun iman ni, maka sesungguhnya dia telah sangat tersesat jauh. So inilah dalil kewajipan untuk kita percaya kepada wujudnya hari akhirat. Okey, seterusnya, nama lain bagi hari akhirat. Okey, nama lain bagi hari akhirat ada 3, ada banyak lagi lah. Kalau kamu tengok dalam buku, yang pertama Ustazah senaraikan, iaitu yang pertama Yaumul Qiyamatu. Kita maksudnya hari kiamat. Dalil ni tak adalah penting pun nak ingat, tapi ini nama ni diambil daripada surah-surah dalam daripada firman Allah dalam Al-Quran. Allah telah menisbahkan nama hari akhirat tu dengan nama-nama yang lain. Inilah nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Bila kamu baca Al-Quran, kamu jumpa perkataan-perkataan ini, ketahuilah bahawa waktu itu ayat yang kamu baca ialah ayat yang Allah sedang ceritakan tentang hari kiamat. Okey, apa nama-nama lain bagi akhirat, bagi hari akhirat yang disebutkan dalam Al-Quran? Yang pertama Yaumul Qiyamah, iaitu kita tahulah hari kiamat. Yaumuddin, yaumu ni yaumu ya waw mim ni maksudnya hari bahasa Melayu. Bahasa Arabnya yaumu. Okey, yaumuddin iaitu hari pembalasan. Seterusnya yaumul hisabi, hari perhitungan. Ini yang kalau kamu tengok dalam Al-Quran, inilah ayat-ayatnya. Contoh hari kiamat, yaumul qiyamah wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan sendirian. Ini Allah telah firman dalam surah Maryam ayat 95. Lagi apa lagi Allah cerita tentang hari akhirat? Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Dalam surah Asy-Syu'ara
ayat 82. Lagi apa lagi? Dalam yaumul hisab, dalam ayat innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Maksudnya sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah akan mendapat azab yang dahsyat kerana mereka melupakan hari perhitungan itu. Inilah nama-namanya. Okey, nama lain kalau kamu tengok dalam ni kecil kot. Kalau kamu tengok buku teks saja bahagian tepi tu, tepi buku teks. Nama lain Yaumul Ba'thi, yaum hari kebangkitan. Yaumul Khuruji, hari keluar dalam surah Qaf. Yaumul Fasli, hari keputusan dalam surah As-Saffat ayat 21. Yaumul Jam'i, hari perhimpunan dalam surah Asy-Syura ayat 7. Yaumul Khuludi, hari berkekalan dalam surah Qaf ayat 34. Yaumul Wa'idi, hari ancaman dalam surah Qaf ayat 20. Dan Yaumul Hasrati, hari penyesalan dalam surah Maryam ayat 39. Dalam exam kamu ambil lah apa-apa pun yaumu yang kamu ingat, ambil je lah nama-nama lain bagi hari akhirat. Zaktima, asalkan dia punya bahasa Arabnya betul, bahasa Melayunya betul. Ambillah yang paling simple yang kamu boleh ingat. Okey, seterusnya apa lagi perkara yang berkaitan dengan hari akhirat? Okey, yang pertama ialah pahala. Pahala itu apa? Okey, pahala ialah ganjaran yang telah Allah janjikan kepada orang yang mematuhi perintah-perintah Allah dan orang yang telah meninggalkan larangan Allah. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah memberikan mereka pahala dunia dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, dan Allah sentiasa mengasihi orang yang berbuat kebaikan. Ini ayat tentang cerita tentang pahala lah dalam Al-Quran. Okey, seterusnya dosa. Apa yang berkaitan dengan hari akhirat ialah dosa. Kita kat dunia ni, kita kejarlah, buatlah apa-apa. Awak nak main game ke, awak nak dengar Ustazah Hajar ni ke, kamu nak tidur ke, kamu nak makan ke, semua itu kalau kamu buat, kamu niatkan semuanya kerana Allah. Aku nak tidur ni kerana Allah, supaya esok aku bertenaga untuk meneruskan kehidupan, untuk beribadah kepada Allah. Dapat pahala. Niat tidur macam tu pun dapat pahala. Aku nak belajar ni untuk dapat ilmu, itu pun dapat pahala. Aku nak main PUBG ni, sebab nak bagi mata aku sharp tengok. Dapat pahala ke tidak tu? Fikir-fikirlah. Kalau kita rasa itu ibadah kita kepada Allah, maka dapatlah pahala. Kalau PUBG tu main game dapat ibadah, kita rasa itu ibadah, mungkinlah dapat pahala. Tapi fikir-fikirkan apa yang kita buat tu. Kalau kita nak tahu dapat pahala ke tidak, kita fikir perkara ni ibadah tak? Ibadah ni bukan kita kira kita solat, kita puasa, itu ibadah tak? Itu kita, ibadah ni ada dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus yang telah Allah syariatkan seperti solat, puasa, menunaikan zakat, berbuat baik kepada ibu bapa, itu ialah ibadah khusus. Berbuat baik kepada ibu bapa ni ibadah umum juga. Okey, termasuk pula tadi. Okey, kalau ibadah umum macam contohnya, kamu membuat dia ada dua syarat. Kamu membuat perkara kebaikan dan kamu niatkan kerana Allah. Kalau kamu buat dua benda ni, perkara itu akan dikira sebagai ibadah umum dan kamu dapat pahala. Contohnya, ibu ayah kamu panggil, tolong uruskan adik, mak pergi kerja, tolong uruskan adik, tolong bagi adik makan, tolong mandikan adik. So kamu niatkan ini ialah perkara kebaikan dan kamu berharap kamu akan dapat pahala. Itu kalau cukup dua syarat ni, kamu niatkan kamu nak buat kebaikan dan kamu nak dapat pahala, kamu nak niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kerana Allah, bukan kerana lepas tu mak nak bagi kamu masa main game, nak bagi kamu masa main phone. Itu bukan, itu dah kamu dah lari niat. Tapi kalau kamu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dikira sebagai ibadah. Dikira sebagai ibadah umum. So dapatlah pahala. Senang je buat pahala kat dunia ni. Pilih je nak buat ke tidak. Okey, seterusnya kita masuk dosa. Apa itu dosa? Dosa tu balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang melanggar larangannya. Macam mana Allah sebut dalam surah Ali Imran ni ayat 11. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab.
Maksudnya keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah maha berat azab siksanya. Ini Allah cerita tentang macam mana pembalasan orang-orang sebelum kita. Kaum Fir'aun, kaum-kaum yang mendustakan Nabi sebelumnya. Mereka ni tahu, tapi mereka mendustakan ayat Allah. Siapa yang mendustakan ayat Allah memanglah dapat dosa. So kita kena perakui ayat-ayat Allah itu. So siapa yang dapat dosa, maka Allah pun akan azab mereka di hari akhirat esok. Okey, seterusnya. Apa yang berkaitan dengan hari akhirat, iaitu kematian. Kematian ni apa? Semua kita akan mati. Ustazah akan mati, kamu akan mati, orang sekeliling kita akan mati. Cuma kita tak tahu bila. Okey, so kematian ialah perpisahan antara roh dan jasad. Dalam badan kita ni ada roh kita. Yang kita sedang bergerak-gerak ni, ini jasad. Yang kamu tengok tangan, kamu tengok mata ni, kamu tengok muka kamu kat cermin, itu ialah jasad kamu. Dalam diri kamu ada roh. Roh ni Allah pinjamkan kepada kita. Daripada kita dalam perut mak kita, Allah tiupkan roh tu supaya kita hidup. Sampailah kita mati, so Allah akan tarik balik roh Allah. Yang tinggalnya jasad. Jasad ni pinjaman je. So bila Allah tarik roh tu daripada jasad, maka itulah kematiannya. Okey, dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Siapa yang pernah melihat bagaimana orang yang telah mati, yang sebelum-sebelum kita lah, kalau ada saudara mara kita, ataupun mungkinlah mak ayah kita yang mana telah pergi dulu, atuk nenek kita ke, kalau sempat tengok bagaimana mereka, keadaan mereka di hujung-hujung nyawa, sebab tu Allah menjemput, kita tengoklah macam mana rasanya, beratnya roh tu keluar daripada jasad. So kita nak mudah ataupun susah, kita banyak-banyakkan doa. Semoga kita dikurniakan dengan husnul khatimah. Setiap kali lepas solat awak doa lah, Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Boleh cari Google doa tu. Ustazah kat sini tak boleh nak conteng, tak tahu macam nak conteng. Kalau boleh conteng, Ustazah conteng lah. Tapi doa tu doa yang maksur, yang maksudnya yang ramai orang tahu, yang ramai orang amalkan. Doa tu pun Rasulullah yang ajar. So doa lah, Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Semoga Allah mengkatamkan, maksudnya katam tu menghabiskan kita dengan penghabisan yang sangat-sangat baik. Dan jangan Allah habiskan kita dengan penghabisan yang buruk. Habis kita dengan cara baik atau cara buruk bergantung kepada amal-amalan kita lah. Kalau kita banyak buat baik, baiklah insya-Allah. Kalau kita banyak susahkan orang, kita pergi nanti pun akan susah. Memang selalu macam tu. Pengalaman ustazah pun macam tu. Okey? So tadi dah habis pasal kematian. Seterusnya, apa yang berkaitan dengan hari akhirat? Lepas kita mati, kita akan masuk ke alam barzah. Alam barzah ni ialah alam yang memisahkan antara kita dengan hari akhirat nanti. Siapa yang dah mati, dia akan duduklah di alam barzah ni sementara tunggulah hari akhirat tu datang. Alam barzah ni di mana kat sini dalam Allah berfirman, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Maksudnya supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Tidak masakan dapat, sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Sedang yang di hadapan mereka ada alam barzah, alam kubur, sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Okey, dia rasa ayat ni dia buat amalan soleh, itu ialah perkara yang dah lepas-lepas. Benda tu takkan bagi kesan. Tak, sebenarnya cara kita dan keadaan kita di waktu alam barzah nanti, kita sebenarnya ditentukan dengan apa amalan baik kita di dunia. Kalau kita banyak buat amalan baik di dunia, dekat alam barzah nanti insya-Allah senang. Tapi kalau kita banyak buat amalan buruk,
banyak buat dosa, maka di alam barzah nanti pun memanglah berat sangat-sangat. Memang orang kata alam kubur tu ialah gambaran siksaan di hari akhirat. Kalau kita buat baik, maka baiklah. Okey? So, seterusnya. Okey, tanda-tanda hari kiamat. Okey? Tanda-tanda hari kiamat ada dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda kecil ni, cuba kita baca sekejap lagi. Rasa dah banyak benda apa ni. Okey, so kalau kita tengok kurangnya bilangan para ulama. Allah kata, Allah berfirman lah, semakin dekat dengan hari akhirat, Allah akan angkat satu-satu ilmu. Cara Allah angkat ilmu daripada dunia ni, bukan Allah hilangkan ingatan, tak. Allah akan kurangkan, Allah akan matikan bilangan para ulama, supaya kat dunia ni ulama-ulama yang ada tinggal sedikit. Maksudnya ulama ni ialah orang-orang yang memegang ilmu. Sebabnya ulama ni ulama warathatul anbiya. Ulama ni ialah pewaris Nabi. So tanda-tanda kecil ni ialah kurangnya bilangan para ulama. Andai kata kat tempat kamu, ataupun kamu nanti dah lepas sekolah, kamu dah masuk universiti, kamu dah masuk alam kerja, kalau kamu ada berpeluang, cari peluang, bukan ada berpeluang, kamu carilah peluang mendampingi mana-mana ulama, menuntut ilmu daripada mereka walaupun sedikit. Sebabnya di hari akhirat esok, kamu akan dikumpulkan mengikut dengan siapa yang kamu ikut. Contohnya kalau kamu belajar daripada ulama sekian-sekian, kamu akan dikumpulkan bersama dengan ulama-ulama ni. Semoga dengan kebaikan para ulama ni, kita dapat bersama-sama masuk ke syurga. Walaupun kita punya amalan, kita rasa amalan kita cukup ke tidak, kita pun risau kan amalan kita ni cukup ke tidak. Tapi semoga dengan amalan kita, dengan perbuatan kita rajin untuk kita menuntut ilmu dengan ulama, rajin kita menadah ilmu dengan ulama, semoga kita dapat bersama-sama berkumpul dengan guru-guru kita. Selalulah dampingi ilmu. Walaupun kat sekolah ni kamu belajar pendidikan Islam ni terpaksa, tapi bila kamu dah besar, kamu sekarang besar dah sekarang ni, cuma kamu belum ada kebebasan, macam sebab kamu masih sekolah lagi kan, kamu kira sedang mempelajari apa itu kehidupan. So nanti bila kamu dah besar, kamu dah keluar daripada sekolah, kamu dah masuk universiti, kamu dah dapat kerja, dah ada kerja kan. So pada tu kamu kena pandai uruskan diri kamu. Carilah ilmu. Carilah guru agama, guru Al-Quran. Sebab itulah kunci kamu nak bahagia di sana, di akhirat nanti. Percayalah kata-kata ustazah. Okey, so yang kedua, tanda-tanda kecil ialah kejahilan berleluasa. Kejahilan maksudnya ramainya orang-orang jahil. Islam datang, Islam membebaskan kejahilan. Tidak ada lagi orang yang dijadikan sebagai hamba. Martabat perempuan diangkat. Tidak ada seperti dululah perempuan itu dijadikan hamba. Tapi Islam hilangkan kejahilan. Tapi tanda-tanda hari akhirat ni ialah kejahilan ni kembali berleluasa. Perempuan pun tak tahu malu. Sedangkan maruah perempuan tu dah dipelihara, tapi perempuan bila di hujung-hujung dunia ni, banyak ni kejahilan. Contohnya dah kurangnya rasa malu, lelaki bertukar jadi perempuan, banyaklah kejahilan-kejahilan lain yang berlaku, banyak sangat-sangat. Kalau kamu tengok pun kamu tahu dah. Okey, seterusnya tersebarnya perzinaan dan arak. Kalau dulu zina tu perkara yang jarang-jarang. Pada zaman Rasulullah dulu jarang-jarang ada. Tapi itu ialah zaman jahiliah. Selepas tu zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, perkara tu sangat-sangat kurang. Memang tak ada. Haram. Siapa yang zina akan direjam. Akan disebat. Ikutlah pada hukuman pada waktu itu. Tapi sekarang ni makin berleluasa tanpa kawalan. Sebabnya kita tak boleh nak tegakkan syariat. Sebabnya ada pelbagailah kehalangan-halangan yang ada di akhir zaman ni. Kemudian tersebarnya arak. Arak banyak-banyak sangat dijual. Okey, seterusnya banyak dibina bangunan pencakar langit. Banyak berlumba-lumba semua negara nak buat bangunan pencakar langit. Okey, seterusnya amanah dikhianati. Adanya pemimpin diberi amanah, tapi amanah itu dikhianati. Itu ialah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kecil. Seterusnya banyak berlaku peperangan. Dunia ni ada banyak peperangan. Dah berapa kali peperangan? Perang dunia pertama sudah. Perang dunia kedua sudah. Perang dunia ketiga kita tak tahu, wallahu a'lam. Tapi banyaknya peperangan. Banyak lagi peperangan yang masih lagi belum berakhir.
Kalau kamu tengok, kamu kena rajinlah baca-baca surat khabar, kamu akan nampak banyaknya peperangan yang dah berlaku di dunia. Okey, seterusnya negara Arab dipenuhi sungai dan taman yang menghijau. Masya Allah. Kalau kamu tengok ni banyak dekat tanah Saudi. Contohnya kalau kamu tengok kan dekat Padang Arafah. Nazar bagi contoh simple. Kamu Google Padang Arafah. Padang Arafah pada zaman tahun awal-awal waktu nenek moyang kita pergi naik kapal lah kan. Pergi umrah dengan haji naik kapal tahun 80-an, 90-an. Tak ada pokok-pokok ni. Kuning je padang pasir. Tapi bila sekarang ni Raja Saudi telah membuat satu inisiatif untuk tumbuhkan banyak pokok kat situ. Memanglah secara kebaikannya orang yang pergi menunaikan haji ketika berwukuf di tanah Arafah, banyaknya tempat redup dan sejuk. Tapi itu sebenarnya salah satu tanda akhir zaman. Tanda-tanda kecil akhir zaman. Kalau kita tengok bukan setakat ke Padang Arafah, banyak lagi. Itu contoh Nazar bagi. Pergilah cari Google tempat lain, banyak lagi. Padang pasir menjadi hijau. Okey, seterusnya orang jahil dilantik menjadi pemimpin. Zara nak komen dalam ni, kamu nampak sendiri. Kamu dah besar, kamu bukalah mata kamu tentang dunia ni. Sebenarnya semua tanda kecil Zara sebut ni semua dah berlaku. Cuma kita tak tahu bila tanda besar akan datang. So banyakkan amalan soleh. Itu je bekalan yang kita boleh buat. Okey. Seterusnya tanda-tanda besar ialah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bernama Muhammad bin Abdullah daripada keturunan Rasulullah SAW. Okey, tanda yang kedua, keluarnya Dajjal. Dajjal ni mengaku dirinya sebagai Tuhan dan dia akan timbulkan banyak fitnah di muka bumi. Sebab waktu tu diriwayatkan bahawa bumi ni akan kering kontang, tiada makanan. Hanya Dajjal ni yang akan tawarkan makanan. So siapa yang terikut, maka dia akan mengikut, menjadi pengikut Dajjal. So bagaimana orang yang beriman melindungi dirinya? Antaranya amalkan surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Sebab surah Al-Kahfi tu fadilatnya memang untuk melindungi diri kita daripada fitnah Dajjal. So sentiasa amalkan setiap hari Jumaat ya. Kalau tak larat, bacalah 10 ayat akhir, 10 ayat awal. Itu balik Azhar sebut 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Amalkan itu. Kalau kamu dah lama-lama biasa 10 ayat awal, 10 ayat akhir, upgrade. Baca satu surah tu pula setiap hari Jumaat. Okey. Seterusnya turun Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa akan turun. Nabi Isa belum mati. Allah angkatnya ke langit. Dan akan diturunkan pada masanya. Mungkin Nabi Isa akan turun, akan membunuh Dajjal, akan mematahkan semua salib-salib, akan membunuh semua khinzir dan akan menegakkan semula syariat Islam. Kemudian bila syariat Islam dah tertegak, yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan melakukan kerosakan di muka bumi. Okey, seterusnya matahari startlah terbit di sebelah barat dan pintu taubat pun ditutup. Maka waktu ini orang yang tak sempat bertaubat dah menyesal, dah terlambat, sangat-sangat terlambat sebab Allah dah tutup pintu taubat. Okey, seterusnya keluarnya makhluk dabah. Makhluk dabah ni macam makhluk yang kecil-kecil keluar pada waktu duha. Seterusnya keluar asap ad-dukhan. Ad-dukhan ni bahasa Arab. Okey, keluarnya asap akan meliputi bumi. Kemudian berlakunya gempa bumi di timur, di barat dan di semenanjung tanah Arab. Okey, tanda yang paling terakhir, yang ke-9, iaitu keluarnya api dari negeri Yaman. Negeri Yaman yang akan menghalau manusia ke tempat perhimpunan di Syam. Kamu nak tahu Yaman di mana? Bukalah Google Map. Handphone dah ada. Semuanya di hujung tangan, di hujung jari. Google Yaman kat mana? Yaman dekat bawah tanah Arab Saudi. Syam kat mana? Syam dekat atas Arab Saudi, area Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, Iraq, sikit-sikit lah area situ. Okey, itu ialah Syam. Boleh juga Google peta Syam. Kamu nampak lah Syam tu kat mana. Okey, so untuk kelas kita hari ini sahaja daripada Ustazah. Okey, sebenarnya Ustazah nak buat simple sebab kita akan sambung lagi kelas kita. Tajuk ni panjang, tapi Ustazah bagi masa setakat inilah. Sebab kamu lepas ni Ustazah nak kamu buat nota daripada apa yang Ustazah ajar. Ada lagi kan poin-poin lain yang Ustazah boleh complete kan? Tak apa, buat setakat yang Ustazah ajar hari ini.
Esok kita akan sambung. Okey? Okey, so kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya Ustazah dalam WhatsApp. Boleh PM Ustazah. Siapa yang dah siap boleh hantar. Okey? So siapa yang dah siap boleh hantar kat Ustazah. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh PM. Okey, so setakat ini sahaja. Semoga apa yang Hazah ajar hari ini akan menjadikan kamu panduan lah. Banyaklah buat kebaikan. Sebab kita tak tahu bila ajal kita. Muda ke tua ke, ajal tu tak mengenal umur. Ajal tu, maksudnya ajal tu memang dah ketetapan. Kita hidup daripada kita lahir, daripada kita umur kita 1 hari, sampailah entah berapa tahun. Entah 40 tahun, entah 20 tahun, entah 15 tahun. Kita tak tahu. Ajal kita, memanglah benda tu ajal kita dah janji dengan Allah dulu. Tapi sebenarnya bila kita dah lahir kat dunia, Allah hijabkan kita daripada ingatan kita. Kita dah janji dengan Allah sampai bila. Okey? So itu sahaja. So banyaklah banyakkan buat kebaikan. Itu pesanan Ustazah. Banyakkan buat kebaikan, buat je baik. Sebab kita tak tahu mana satu kebaikan kita yang Allah terima. Okey? So sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.